lagi dengan aku, Krisna Angelia Silaban. Nah, di video ini aku tidak sendirian, aku bersama temanku yaitu Ira Melati. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang declaration person. Apa sih declaration person itu? Declaration person itu mendeskripsikan seseorang, baik itu dari fisiknya maupun sifatnya. Tetapi sebelum kita bahas tentang declaration person, mari kita membahas tentang la phrase negatif atau la négation. Apa sih itu? Itu merupakan sebuah kalimat negatif ataupun kalimat yang berisi ketidaksetujuan atau penyangkalan dalam suatu peristiwa ataupun kejadian. Nah, dalam bahasa Prancis banyak jenis dari la négation. Tapi di video kali ini kita akan membahas tentang 3 jenis la négation. Nah, yang pertama itu non, artinya tidak. Contohnya itu il est grand. Non, itu berarti menyatakan tidak setuju ya, berarti dia tidak besar. Nah, yang kedua itu ialah ne pas, tidak juga artinya. Tetapi ne pas ini digabungkan atau diikuti oleh verba yang dikonjugasikan atau auxiliary, yaitu être ataupun avoir ya. Itu dia rumusnya ada, yaitu subjek tambah ne tambah verba yang dikonjugasikan tambah pas tambah komplement ataupun objek ya. Itu contohnya je n'aime pas le chocolat, artinya aku tidak menyukai coklat. Nah, yang ketiga itu ialah ne, artinya tidak sama sekalipun. Itu rumusnya subjek ditambah ne ditambah verba yang dikonjugasikan ditambah yang ya. Yang ini bisa juga dibuat menjadi subjek tetapi diubah posisinya yang ne. Kan tadi ne riang. Kalau mau jadi subjek riangnya dulu ya. Tapi ini catatan untuk la négation yang harus diingat. Artikelnya. Dalam bahasa Prancis, artikel itu ada. Yang pertama itu untuk benda yang dapat dihitung dan benda yang tidak dapat dihitung. Benda yang dapat dihitung ialah angdefini dan defini. Yang defini ini terdiri dari la, le, l apostrof dan le. Sedangkan yang angdefini itu ang, yun, dan de. Nah, kalau iya yang defininya le-nya tetap sama la-nya juga tetap kalau dinegasikan dan le-nya juga tetap kalau dinegatifkan ya. Sedangkan yang angdefini yang berubah itu hanya ang. Kalau dalam kalimat negatif dia dibubuhi d, kutip atas dan ditambah a. Jadi down. Yang lainnya tetap. Sedangkan artikel yang untuk benda yang dapat dihitung yang berubah itu adalah du. Dia menjadi de dalam kalimat negatif. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang declaration person. Bagaimana sih dalam bahasa Prancis itu menyebutkan mendeskripsikan orang, bagaimana cara menyebutkan panjang rambut, bagaimana muka bulat, bagaimana warna kulit. Di video berikutnya kita akan membahasnya. Teman saya yang akan membahasnya, Cekidot. Bonjour. Nah, saya akan melanjutkan sedikit penjelasan dari rekan saya, Christine. Nah, berhubung terkait materi kita kali ini tentang declaration person. Nah, kita tuh harus tahu hal penting apa sih yang harus kita gunakan saat menggambarkan seseorang. Nah, hal-hal yang penting yang kita deskripsikan untuk menggambarkan seseorang, pertama tentang ukuran fisik, bentuk fisik, dan pakaian atau perlengkapan yang digunakan oleh seseorang tersebut. Nah, untuk lebih bisa kita memahami dengan sederhana, perhatikan dialog kita berikut ini. Bonjour. Bonjour. Pourquoi me téléphonez-vous? Ici nous a invité à dîner chez lui. Quand Demain. je suis désolé, je ne peux pas venir demain. Je vais aller à mon oncle maison. C'est d'accord. Ah, oui, hier j'ai vu Harry au parc. Est-ce que c'est vrai? Il a l'œil bleu, ensuite il a les cheveux blancs et il est allé. Ah oui, c'est vrai. Mais il est avec une femme. Elle a les yeux noirs et longs. C'est sa sœur. Ah oui, mais Harry est ton frère? Non,
Il n'est pas mon frère, il est mon ami. Ton livre? Et c'est un livre roman? C'est ton don à âme. Je ne veux pas ton livre. Ah oui, oui, oui. Merci Ira. Au revoir. Au revoir. Oke, itu tadi salah satu contoh dialog sederhana tentang menggambarkan seseorang itu bagaimana, seperti warna pakaian yang digunakannya, terus warna rambut yang dimiliki seseorang tersebut, kemudian bentuk fisik, tinggi badan seseorang. Nah, jadi itu contohnya cara menggambarkan seseorang dalam materi kita, yaitu tentang décrire une personne. Nah, berhubung untuk menggambarkan seseorang itu termasuk teks deskriptif, kan teks deskriptif itu pengertiannya yaitu kurang lebih untuk menggambarkan seseorang atau benda kan. Jadi kita bisa beri contoh lain seperti sederhananya untuk mendeskripsikan seseorang itu, misalnya seperti il est jeune, il a 18 ans, il est entrepreneur, kemudian ensuite il mesure 1 m 80, kemudian il pèse 70 kg, kemudian il est mince. Nah, seperti itu bisa untuk juga mendeskripsikan seseorang secara sederhana. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan tentang materi kita kali ini. Saya dan rekan saya Christine, bila ada kata salah mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Merci beaucoup, au revoir.